Cuti panjang sempena perayaan pasti dimanfaatkan oleh warga kota untuk pulang ke kampung halaman, menziarahi ibu bapa dan mengunjungi sanak saudara. Namun begitu, dalam keseronokan untuk pulang ke kampung, faktor keselamatan perlu dititikberatkan untuk mengelakkan sebarang insiden atau kemalangan yang tidak diingini daripada berlaku. Menurut laporan daripada PDRM, dijangkakan lebih 1.4 juta kenderaan akan memasuki Kedah pada sambutan Aidilfitri tahun ini. Oleh itu, kondisi kenderaan perlulah diperiksa sebaiknya untuk meneruskan perjalanan pulang ke kampung agar berada dalam keadaan baik. Selain itu, keselamatan rumah yang akan ditinggalkan juga perlu diutamakan. Namun, apa yang boleh dilakukan dan apakah pula faktor keselamatan yang perlu dititikberatkan? Tak kiralah di mana sahaja kampung halaman anda yang anda ingin pulang untuk menyambut Hari Raya yang bakal menjelang tiba ni, faktor keselamatan adalah faktor utama yang perlu dititikberatkan. Bukan sahaja faktor keselamatan dari segi kenderaan anda, tetapi juga keselamatan rumah. Okey, tanpa membuang masa lagi, Yana nak memperkenalkan tetamu istimewa kita di sebelah Yana yang nak berbesar hati untuk memperkenalkan Superintendent Foo Check Seng yang merupakan Bahagian Koordinasi Sumber Sokongan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Polis Diraja Malaysia. Apa khabar Tuan Foo? Khabar baik, terima kasih. Salam sejahtera semua. Memang nama jabatan tu panjang, tapi maksud dia bagus. Betul. Rasa selamat betul. Terima kasih. Ya. Okey, Tuan Foo, kalau kita lihat dari paparan tadi, faktor keselamatan ini memang sangat-sangat penting. Sangat. Dan setiap daripada kita, tak kiralah anak, isteri ataupun suami, perlu menitikberatkan faktor keselamatan ini dan perlu ambil tahu. Betul. Mungkin sebelum kita pergi ke tip keselamatan itu kan Tuan Foo, mungkin boleh ceritakan sedikit sebanyak berdasarkan pengalaman Tuan Foo sendiri. Apa sebenarnya antara kesalahan-kesalahan yang menjadi kebiasaan orang kita lakukan? Betul. Saya tertarik bila tadi sebut walau di mana kampung halaman kita. Jadi sekarang saya nak sebut walau di mana anda berada sekarang ketika ini, kesedaran perlu ditingkatkan. So tak kira di mana, di rumah, di luar, sedang bekerja, ataupun sedang orang kata shopping masa ni, nak beraya ni. Betul. Sentiasa kena sedar bahawa apabila kita meningkatkan kesedaran kita tentang keselamatan, secara tidak langsung kita akan menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi apabila kita sebut apakah yang selalu berlaku, kesalahan yang berlaku, especially dekat rumah, kalau kita lihat dalam konteks manusia, kita selalu dapati bahawa lazimnya ialah, saya tak sebut kesalahan, saya lebih suka sebut leka katanya. Contohnya, selalu kita baca dalam akhbar. Tiap-tiap hari kita kata ada kemalangan berlaku. Tapi kita tetap memandu ikut suka hati kita. Dan selain daripada itu, kita pun ada baca ada kejadian jenayah berlaku. Kita tetap tidak tingkatkan kesedaran kita. Kita mungkin tetap kurang leka. peka. Kurang peka dan leka. Dua-dua sekali saya rasa. Dan yang paling penting sekarang kita kena ingat bahawa supaya diri kita tidak menjadi statistik dalam kemalangan dan juga tidak menjadi statistik dalam jenayah, sebagai mangsa jenayah, kita harus meningkatkan kesedaran kita. Kita harus menjaga keselamatan diri kita, ahli-ahli keluarga kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Betul. Ramai orang cakap, betul. Jadi, bukan polis ada. Polislah jaga keselamatan kita. Betul. Polis menjaga keselamatan semua. Keseluruhannya. Betul. Polis bukan menjaga kita seorang saja. Jadi, kita kena baca dalam konteks keseluruhan. Jadi, dalam kita kata menyelaraskan kesinambungan kita, bekerja sama dengan polis, secara tidak langsung keselamatan itu dapat ditingkatkan. Betul. Memang kita mengakui banyak jenayah yang berlaku di sini yang mana diselesaikan oleh pihak polis, kami mendapat bantuan yang sepenuhnya daripada masyarakat. Jadi secara tidak langsung perkataan polis dan masyarakat berpisah tiada itu memang tepat. Walau bagaimanapun kita harus ingat apabila polis dan masyarakat berpisah tiada, dia dalam semua konteks. Konteks termasuk mencegah jenayah, konteks termasuk memerangi jenayah, konteks termasuk menghapuskan jenayah sekalipun. Jadi kerjasama ini patut ditingkatkan. Betul. Dan dalam hari ini kita hanya nak cerita ialah kesedaran kita untuk tingkatkan keselamatan di rumah. Rumahku, syurgaku. Tadi pun saya ada cakap bahawa kita harap kalau kita balik raya, rumah kita selamat, balik dari beraya dekat kampung pun rumah kita masih selamat. Betul. Semua itu harapan kita. Dan kadang-kadang dalam leka kita pun kan, masa-masa dulu saya kecil-kecil, saya ingat lagi. Orang ada bagi kunci, tolong bukakan lampu, tutup lampu. Betul.
Tapi sekarang makin tak nampak dah apa. Dah tak ada komunikasi. Ya, mungkin. betul. Dan saya rasa antara kesalahan yang selalu kita buat juga adalah terlupa tutup suis tutup suis. Ataupun terlupa tutup ataupun kunci pintu belakang, pintu depan sahaja yang kunci. Dan ini antara kesalahan-kesalahan yang sebolehnya kita semua harus elakkan. Dan saya setuju yang komunikasi itu. Dalam konteks komunikasi kejiranan ni, dia sebenarnya wujud kepercayaan. Betul. Jadi sejauh mana kita dapat komunikasi dengan jiran-jiran kita, kita kena tingkatkan kita punya persefahaman dan keyakinan dan kepercayaan. Dan sekurang-kurangnya maklumkan kepada jiran kita, kita nak pulang ke kampung di mana dan untuk berapa lama. Okey, dalam baik. konteks ini, saya terpaksa cakap sebab pengarah saya, pengarah Jabatan Keselamatan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti yang dihormati Datuk Aidi, 2 minggu lepas baru beliau wawarkan dalam surat khabar bahawa kita akan menggerakkan semua elemen-elemen untuk menjaga keselamatan. Dan satu lagi ialah mengingatkan orang awam bahawa apabila nak balik kampung ni, isi borang maklumat. Bagi tahu kepada pihak polis bila kamu hendak bercuti, bila kamu tiada di rumah. Okey, ramai orang kata, mengapa saya harus isi? Bukan polis nak jaga rumah saya. Betul. Kamu isi, bukan polis nak jaga rumah kamu. Sebenarnya, kamu isi, polis tahu, polis nak jaga semua rumah-rumah yang ditinggalkan pada ketika itu. Jadi, kita boleh meningkatkan ronda di kawasan yang mana, kawasan sini banyak rumah ditinggalkan. So kita akan strategikkan rondaan polis di sana. Dan satu lagi, contohnya malam-malam kita ronda, kita tahu rumah ni tak ada penghuni. Mengapa ada aktiviti di dalam? Jadi mencurigakan. Ya, tepat sekali. So inilah sebabnya kita mengisi dan maklumkan butiran tersebut ke pihak polis. Singgah di mana-mana balik polis. Contohnya besok nak balik. Dalam perjalanan balik, singgah balik yang paling dekat, singgah masuk dalam, isi sekejap, balik. Itu saja. Maknanya bukan sahaja untuk diri kita, tetapi untuk kesejahteraan komuniti kita. Tepat sekali. Baik, Tuan Fu, banyak lagi yang nak tanya kepada Tuan Fu, terutamanya berkenaan dengan tips. Tadi dah ada sedikit yang Tuan Fu kongsikan. Baik. Tetapi sebelum tu Tuan Fu, kita nak bersama dengan Fiza dan seorang mekanik yang nak memberitahu kepada kita semua antara tips penjagaan kenderaan kita untuk pulang ke kampung halaman. Silakan Fiza. Okey, kita dah kongsikan bersama dengan Uyana tentang tip-tip keselamatan di rumah kan, bersama dengan DSP Fu, dan sekarang ini saya bersama dengan Puan Sazaimah Said selaku mekanik. Jangan tak percaya, seorang wanita yang sebenarnya daripada tahun 1993 lagi dah bergelar seorang mekanik profesional. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Puan kampung kat mana? Batu Pahat, Johor. Batu Pahat, Johor. Kira senang tak payah nak pergi hantar kereta kat bengkel, boleh cek sendiri. Alhamdulillah. Okey. Tapi ini kita nak kongsikan kepada penonton lah. Kadang-kadang kalau bagi individu yang mungkin ada pasangan, ada suami, urusan kereta ni tak payah nak fikir, tak payah nak pening sebab mungkin suami dah uruskan dah hantar pergi bengkel. Minggu lepas dah siap-siap buat dah. Dah cuci kereta bersih-bersih kan, dah kasih polish semua kan. Tapi bagi wanita yang kadang-kadang kita tak biasa tentang urusan kereta ni, tak berkesempatan nak pergi hantar servis center dah penuh beratur panjang. Apa antara perkara asas yang boleh kita lakukan sendiri di rumah sebelum kita nak pulang ke kampung? Okey, sebenarnya kalau untuk perkara paling asas sekali ialah yang paling penting kita tengok minyak hitam lah. Kalau untuk kereta yang ada dipstick tu, you kena check, buka bonet dan tengok minyak hitam dalam keadaan sesuai ataupun tidaklah. Dia ada line dia. Itu bagi kereta-kereta yang macam kereta-kereta yang bukan automatik, kita harus terus buka boot kita ni, kemudian kita akan check kat dalam tu. Okey, tapi kalau kereta-kereta begini dia akan keluar di indikator dekat dashboard sana lah. Dia ada beritahu dia punya level of minyak dia semualah. Okey. Selepas minyak tu dah check semua, kita boleh check tayar pressure tu penting. So kalau macam tayar pressure, kalau untuk some tempat dia ada dekat sini. So daripada sini kita boleh tahu kapasiti berapa tayar pressure yang patut kita letak. Kadang-kadang kan saya tak faham tau bila dia tuliskan sebab dia ada gambar-gambar orang. Dia ada gambar 3 orang, 2 orang, tapi kita seorang. Macam mana tu? Dia ada full load dengan orang kata tak ada ramai orang. So kalau kata you tahu, you consider you seorang, you ambil yang tak ada ramai full load lah. Okey. Tapi kalau macam kita nak balik kampung contohnya, nanti dah bawa orang kampung kan, nak buah semua, isi yang full load. Ataupun kalau kita mungkin ada bawa barang-barang yang banyak. Betul. Jadi maknanya kita perlu ambil yang full load. Ambil angin ikut yang full load. Okey, lepas tu kat sini kalau you tengok dia ada indication saiz tayar. Okey. Jangan mungkin original tayar saiz 195/70/15. Then you tukar upgrade tayar. So dia punya tayar pressure dia pun akan berlainan. Okey. Kadang-kadang kita tak tahu berapa lama sebenarnya kita boleh pakai tayar kita. Lepas tu macam mana kita nak tahu sebenarnya tayar kita ni masih ada bunga ke, tak boleh bunga ke, macam mana tu? Okey, kalau setiap ini daripada manufacturing international punya, kat sini tulis 17-19. 19 ni tahun dia dibuat. Okey, 17 saiz tayar.
17 ialah minggu. Minggu dia buat. So maksudnya kalau setahun kita ada 52 minggu. So kalau yang 17 ni dalam mungkin bulan 4. Bulan 4 tahun 2019. Kita baru ni. 2019 maksudnya dia boleh pakai tayar yang tak digunakan boleh tahan untuk 3 tahun. 3 tahun. 3 ke 4 tahun. So you boleh pakai. So kalau you tengok 19, 20, 21, 22, 3 baru 3 tahun. So masih boleh pakai lagi lah. Okey, selain daripada ni ada tak tanda-tanda di sini yang kita pun boleh tengok ini masih boleh pakai lagi ni agak-agaknya berapa lama? Kat sini dia ada satu slot. Kali ni kita panggil slot untuk buang air. So kat sini dia ada satu stopper. Kalau kata dah sampai kat stopper ni, you can feel the difference Ini masih ada ruang kat dalam ni lengkuk dia between. Kalau kata dia sampai achieve dengan tayar ni dah tak boleh. Kalau dia sama rata, dah tak ada beza ni maknanya dia dah tak boleh pakai. Sebab tapi sekarang ni ada lagi macam satu jari kan? Kat ni dekat bonggol kan? Bonggol ni. So kalau kata yang tu tak selamat sebabnya air tak boleh dibuang. Okey. Nak tahu juga macam mana kita nak tahu saiz tayar kita ni? Okey, tayar untuk tayar saiz kita tengok dekat sini. Macam ni 2245 R17. R17 ni rim 17. Rim 17. Betul. 45 ni bermaksud 225 ni ialah orang kata lebar tayar. Lebar tayar. Tayar ni lebar. 45 ialah 45% of lebar tayar tu untuk ketinggian ni. Banyak matematik ya. Okey, itu tentang tayar. Kita nak tanya juga tentang Viper. Ini pun antara perkara penting juga sebab kadang-kadang kita dah balik kampung tu jalan dekat highway hujan tak nampak dan sebagainya. Ini tayar kadang-kadang kita cek. Viper ni kita selalu lupa nak cek. Boleh tak kita kongsikan tipsnya? Macam Viper selalunya kalau boleh you pegang dekat sini. Dekat getah dia tu. Okey, ni. Kalau you rasa macam ada habuk-habuk dia, ambil kain dan shampoo, cuci dulu. Ya. Okey. Then you letak balik wrapping dia. Maksudnya kita try buka lah. Kita try buka lah. Okey, tapi kan sebabnya ramai orang yang kadang-kadang terlepas pandang tentang Viper ni. Dah sampai tengah jalan hujan lebat tiba-tiba tak nampak. Jadi berapa lama sebenarnya kebiasaannya Viper ni kita boleh pakai? Ginilah. Dia ada orang kata must have punya trade, orang kata service maintenance kita buat. Sekurang-kurangnya setahun sekali you tukar saja. Sebab seluruhnya wiper ni tak mahal. Maksudnya kalau kata macam ni bawah below RM50 dah boleh dapat. Kita boleh tukar sekerap lah. Kita jangan orang kata nak jimat sangat. Nak jimat tapi kita tak fikirkan tentang keselamatan. Okey, selepas ini sebenarnya kita nak kongsikan kepada anda kalaulah tiba-tiba anda punya kereta tak ada aircon. Tengah highway itu hujan lebat dan anda tak nampak depan ni, apa agaknya yang anda boleh lakukan untuk memastikan cermin anda ini clear ataupun jelas untuk anda meneruskan pemanduan anda. Jadi pastikan terus bersama kami di Wanita Hari ini. Kami akan kongsikan tips itu sebentar lagi.